Malah kebanyakan perempuan tak takut dengan Allah Ta'ala. Kebanyakan perempuan ni banyak derhaka dengan suami. Banyak derhaka dengan suami, banyak tinggi suara dengan suami, banyak tengking suami, banyak menyusahkan suami. Kebanyakan. Ini bukan aku kata. Ulama kata. Ni. Nampak ni? Nampak? Ulama kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baiklah, sebelum kita meneruskan pengajian kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani, sama-sama kita cuci dulu hati dengan kalam Allah. Mudah-mudahan hati kita bersih, ilmu mudah nak masuk, ilmu mudah nak faham. Tadi siang tadi kita banyak berdosa, ya. Tengok peha amoy, tengok leher amoy, tengok peha bangla, ya. Jadi bila banyak dosa tu yang hati tu berkarat. Bila hati tu berkarat, payah ilmu nak masuk. Kerana bila orang nasihat kita, kita marah, ya. Orang bagi salam kat kita pun kita sombong, tak nak jawab. Kadang kita salam dengan orang pun muka kita tak nak tengok muka orang. Ya, betul ulama beritahu apa? Cucilah hati kamu dengan kalam-kalam Allah. Cucilah dengan kalam-kalam Allah. Bila dia masukkan dengan kalam-kalam Allah, rohani ni dia ada makanan. Bila rohani ni dia ada makanan, jiwanya kuat, rohnya kuat dengan agama. Bila dia kuat dengan agama, dia kuat dengan Islam. Kuat dengan Islam, dia tak takut dengan siapa sekalipun. Ya, dia cuma takut hanya kepada Allah. Jadi katakan hamba yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata ulama-ulama mutabah yang mati di dalam beriman, ya, yang mati di dalam husnul khatimah, iaitu dalam 1000 seorang. 1000 seorang. Kenapa? Sebab ramai umat Nabi Muhammad dan hamba-hamba Allah ni mereka tidak percaya tentang qada dan qadar daripada Allah Taala. Dan mereka mereka kufur nikmat. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Bila kita cuci hati dengan zikir, ya. Ilahi anta maksudina wa ridaka matlubina. Ya Rahman, Ya Rahim, warham walidina. 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 Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, kita cuci hati kita dah dengan zikir kalam Allah. Dan kita dah cuci juga dengan selawat. Ya, apa kata Rasulullah? Siapa yang menyebut aku sekali, bahawa Allah dan para malaikat berselawat ke atasnya 10 kali. Tadi kita sebut berapa kali? 15 kali. Ya, kalau 2 kali, fikir ya. 10 kali berapa? 100 kali, betul? Ya. Tak tahu kalau tak pandai kira, entah. Untuk orang selawat ni. Untuk orang selawat. Ya. Selawat ni banyak kelebihan. Nak mati dalam husnul khatimah, banyak selawat. Setiap hari jangan kurang 1000 kali.
dalam satu pendapat mengatakan, ya, daripada Syekh Ali Al-Jum'ah, tak silap, Mufti Mesir. Apa kata dia? Siapa yang selawat 1000 kali setiap hari, nanti dia nak mati, sebelum dia nak mati, sebelum Allah nak ambil nyawa ni, Allah tunjukkan syurga kepadanya. Selagi belum tunjuk syurga, Allah tak ambil nyawa dia. Nampak? Ya? 1000 kali. Buatlah. Bukan susah pun. Paling pendek selawat dia pada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nak main WhatsApp, berhenti ya? Tengok WhatsApp. Habis tu sambung balik. Ya? Kan susah pun. Ya? Senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif. Kata pengarang kitab ni. Ya, ni ulama-ulama yang cukup hebat. Ulama-ulama ni malam-malam dia suka berzikir. Ulama-ulama ni malam-malam dia suka baca Quran. Ya, siapa malam-malam suka main telefon je, suka tengok TV je, itu bukan ulama, itu ulur dalam semak, bah. Ulur dalam semak, bah. Itu hukum belajar, kalau kena belajar ilmu tauhid, kena belajar ilmu tasawuf, kena belajar ilmu fikih. Harus melihat TV, harus. Ya, haram melihat TV bila ada rancangan-rancangan yang haram. Haram makan TV. Ya, kita tahu kaedah, ini hukum fikih dia. Kalau tasawuf dia lain. Faham ya? Tasawuf dia lain. Lepas itu ulama tak bagi kita bergaduh buat hukum. Jangan bergaduh lah buat hukum. Ya. Ini tak ada akhir zaman orang suka bergaduh. Ustaz ni kata ustaz ni, ustaz tu kata ustaz tu, kata ustaz ni ustaz Maggi, ustaz mi kari. Akhir zaman tu nak kiamat. Sebab apa? Adab tak ada. Adab ni penting. Kalau berilmu, iblis lagi power ilmu. Iblis dengan kau lagi power iblis. Iblis ni cukup power. Ilmu dia, iblis ni ketua malaikat. Satu pendapat mengatakan pada ketika sebelum dia dilaknat, dia adalah ketua malaikat. Ni iblis. Dia keluar dalam syurga Allah ni sebab apa? Sebab dia tak ada adab lah. Ya, lepas tu adab ni lebih penting pada ilmu. Adab cukup penting. Kalau kita nak berkat ilmu belajar untuk guru, adab dengan untuk guru kena jaga sungguh. Adab kena jaga sungguh. Kena selalu sedekah Fatihah dengan untuk guru. Ya, sedekah Fatihah dengan mak bapak itu lah. Ya. Tak ada dengan tok guru, Allahu Rabbi. Kasut tok guru sepak. Ya. Kadang tak kenal kasut tok guru. Ya. Yang main tok guru ni lidah suka berzikir, lidah suka selawat. Tok guru. Tu dia buat air penawar jadi ya. Ya, kita lidah suka rokok. Lidah suka ngumpat. Ya. Lidah suka ngata kat orang. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Malah kebanyakan perempuan tak takut dengan Allah Ta'ala. Kebanyakan perempuan ni banyak derhaka dengan suami. Banyak derhaka dengan suami, banyak tinggi suara dengan suami, banyak tengking suami, banyak menyusahkan suami. Kebanyakan. Ini bukan aku kata, ulama kata. Ni, nampak ni? Nampak? Ulama kata. Ulama ni kan calon orang. Syekh Daud Al-Fatani ni, dia belajar, dia mengajar sampai tak sempat nak bernikah. Kita belajar sekejap untuk guru, ngending nak cari anak murid untuk guru. Ustaz ada anak murid yang mana, ada anak murid lebih, Ustaz mana yang tak kahwin, boleh tak pergi kat nak? Ini Syekh Daud Al-Fatani. Nampak tu. Kebanyakan wanita dia tak takut, kebanyakan mereka tak takut akan Allah. Ni akhir zaman. Nampak? Akhir zaman, kadang elok dah pakai purdah, tapi pakai purdah bukan ikut sunnah Nabi, pakai purdah trend. Pakai purdah, elok pakai purdah, tapi mata tu dia pakai kontak lain. Warna-warna yang menarik perhatian lelaki lain. Pakai purdah dah, pakai niqab dah. Ni bulu kening ni, bulu ni bulu mata, bulu kening. Bulu kening ni dia tahu dia make up. Ni akhir zaman dia pakai purdah, dia pakai niqab, bukan nak ikut sunnah Nabi, bukan nak ikut cara menutup aurat cara wanita-wanita Islam, tetapi dia trend ikut orang. Ni akhir zaman dunia dekat yaumul qiyamah. Akhir zaman, ya, banyak berlaku benda-benda yang tidak baik. Orang lelaki nak jadi perempuan, pondan lah. Pondan. Itu pula orang sanjung. Sanjung sangat. Akhir zaman. Kalau ahli ilmu, ulama-ulama tak disanjung, dihina, dimaki. Lepas itu ulama ustaz-ustaz ni, kalau dia kena maki, kena hina, orang marah, jangan takutlah buat kerja agama. Tengok Rasulullah, dia buat kerja agama, menyampaikan syiar Islam. Rasulullah ni, orang nak bunuh. Sekat makanan. Kita belajar, dapat makan. Nampak? Dapat mi kuning, sambal belacan. Kita belajar. Ustaz sekarang ceramah, dapat duit minyak ni. Orang sanjung. Orang hormat.
Rasulullah buat kerja agama, nampak orang hina, orang maki, dia nak kena bunuh, orang baling batu. Ya, ni Rasulullah. Lepas tu kalau kita buat kerja agama, orang marah ke apa, kita dapat kehinaan, orang maki, kita kena sabar, nak banding dengan Rasulullah tak sebanding lagi yang macam mana yang Rasulullah buat kerja agama. Rasulullah orang nak bunuh dia. Nampak tu. Berperang menegakkan Islam, gigi patah. Kita perang dengan bini, gigi patah. Makan ikan siakap, gigi patah. Seekor, gigi patah. Ya, tengok Rasulullah. Dia hebat, manusia yang luar biasa. Wajahnya Allahu Rabbi. Ya. Wajahnya Allah seperti bulan purnama. Ni Rasulullah. Ya, hamba Allah, kekasih Allah. Kita kekasih bini. Kekasih bini yang tak mengaji, kasih bini. Kalau dia suka ride, kombot, itu kekasih motor. Ya, tu kekasih motor. Kalau suka tengok TV, tu kekasih TV. Ya. Suka makan, kekasih makan. Itu ulama bagi tahu apa? Dalam kitab tasawuf. Tak silap, lupa dalam kitab ni, ya. Kitab Hidayatul Shadiqin ke dalam kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata ulama? Hendaklah kamu tamak dengan amalan. Tetapi janganlah kamu tamak dengan amalan, tetapi kamu tamak dengan makan minum. Dengan amalan dia tamak, tetapi dengan makan minum pun dia tamak. Kalau makan tu insya-Allah ya. Bagi ana boleh habiskan insya-Allah ana boleh habiskan ya. Ana boleh habiskan ya. Bagus sebut makan marahlah. Ya. Yang pelik kalau makan insya-Allah ya. Insya-Allah ya kalau makan insya-Allah ya. Itu kena makan dengan tangan yang banyak. Ini hadis sahih. Makan tangan yang banyak ya. Ghalib ni kebiasaan. Kebiasaan jatuhnya perkataan yang demikian itu jikalau berbuat kebajikan oleh suaminya pada sekalian masa sekalipun, kemudian dilihat kejahatan sesuatu daripada nescaya berkata ia tiada ada aku lihatnya sesuatu kebajikan kamu sekali-kali. Maksudnya ya, suami ni kadang dah buat baik dengan dia, sekalipun kadang-kadang dia kata suami ni tak nak buat baik dengan dia. Ya. Ni kadang masalah. Dia kata dalam kitab ni ada dalam kitab ni muka surat 15 kot. Dia tulis itu wanita-wanita bakaran api neraka Allah, wanita-wanita yang suka mengungkit-ungkit tentang suaminya. Kena muhasabah lah bini kita macam mana. Ya? Kadang dia suruh beli nasi goreng, kita terbeli mi goreng. Dia cakap apa? Itulah, ayah nak nasi goreng, mi goreng. Bukan bini kau, bukan bini kita, bini orang lain. Ya? Tapi lebih kurang macam sama ya. Macam mana? Ya? Dah fitrah memang perempuan macam tu. Ya? Kadang orang cakap, ustaz, orang perempuan yang kasar-kasar, perempuan tu, ya, dia daripada tulang yang bengkok, ya, masuk kata jangan kasar tu, kata Rasulullah, kata ulama utabar, jangan pukul. Tu kena faham tu, jangan dipalu. Lain kita sebut, jangan dipalu. Palu ni jangan dipukul. Ya, kalau dia tak betul, kita kena nasihat, jangan biarkan dia. Kalau kita biarkan dia, nanti dia tersasar lah. Ya, tengok dia main handphone je, nasihat lah. Yang jangan main handphone je, ya, bacalah Quran. Itu lah. Yang jangan main handphone je, ambil tasbih, bagi dia tasbih, yang ni ambil tasbih, bagi tasbih. Suruh dia berzikir, ya, suruh dia menyebutkan Allah. Dalam satu pendapat mengatakan lagi, di Arash ada satu tiang. Di Arash ni ada satu tiang ni. Tiang ni ya, ada dalam hadis Ibnu Majah ke hadis Imam Bukhari. Sesiapa yang menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiang ni bergegar. Tiang ni bergegar, maka Allah bertanya dengan tiang, wahai tiang, ya, tiang di Arash ya, kenapa engkau bergegar? Wahai Allah, selagi engkau tidak mengampuni, engkau tidak ampun kepada fulan bin fulan hamba Allah yang menyebut kalam engkau, kalau engkau masih tak ampunkan dia, selagi itu aku bergegar. Kalau engkau ampunkan dosanya, aku berhenti bergegar. Nampak? Ini kelebihan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut juga. Tunggu ada tahlil arwah. Tu. Itu pun kalau ada orang upah dengan ayam kurma, tidak tak berzikir ya. Tengoklah akhir zaman kau buat tahlil arwah, semua ada makan, betul tak? Naklah kalau orang bagi tahu, malam ni ada tahlil arwah, wahai semua ahli kuliah masjid, ya, surah
ada tahliah arwah, jemput dah datang, tapi malam ni tak ada makan. Nak datang? Nak? Sudah bulan aku pun tak datang. Sebab memang dia sebenar hukum ni, dia diadatkan. Ni kadang masalah. Dia diadatkan. Harus memberi orang makan. Tetapi kalau kamu mengembirakan orang itu makan, jatuh sunat pula. Aduh, kaedah. Itu di antara hamba Allah di padang mahsyar. Mereka tidak lapar, tidak dahaga di padang mahsyar dan tidak telanjang. Mereka masa hidup dekat dunia bagi orang makan. Jadi tak ada kudukut punya orang, busuk punya orang. Kita tunggu orang belanja tu. Sayang ada duit. Sayang duit. Masa depan kau apa? Masa depan kau. Batuklah. Masa depan kita mati itu masa depan kita. Kita akhir hidup kita mati tanah ada berapa ekar Samsul? Ada tanah tak ada? Tak ada tanah. Ustaz ada azam ada tanah? Tak ada. Murtaza ada tanah? Ada beli tanah? Ada. Ada tak dapat tanah, tak dapat tanah pusaka tak ada. Kita ni walaupun banyak tanah, walaupun banyak ladang kelapa sawit, nanti mati tumpang tanah orang. Tanah kubur. 3 kaki dalam 7 kaki, lebar 3 kaki. Hebat macam mana? Tumpang tanah orang. Walau kaya macam mana? Tumpang tanah orang. Hina tak? Hinanya kita. Lepas tu kita mati semua tinggal. Yang bawa apa? Amal soleh. Itu yang bawa. Dia orang sekarang tak sombong, belagak. Baru pakai kereta hebat, belagak. Baru pakai motor besar, belagak. Baru handphone iPhone, belagak. Kalau handphone yang murah tak nak letak atas meja. Kalau handphone iPhone letak atas meja, biar orang nampak. Kejap selfie, biar orang tahu handphone dia mahal. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam lebih kurang sama ya. Siaran tergendala, minta maaf. Iklan dengan zikir. Allah Allah ya Allah, 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 Allah Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik kitab. Tadi siaran terkendala, kita iklan dengan zikir. Kalau TV iklan terkendala, tunjuk amoy, iklan jual sabun. Tahu tak ketiak? Kalau TV kita ni sebab kuliah agama, bila siaran tergendala, kita iklankan dengan kalam Allah, menyebut kalam Allah. Kalau kita suka menyebutkan Allah, Allah Allah ya 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Bini marah, Allah, Allah, ya Allah. Duit tak ada, Allah, Allah, ya Allah. Seronok tak ada duit, tak ada, marah. Bini marah, kita marah. Sebab tak suka sebut kalam Allah. Akhir zaman ni tak usah fikir pasal duit. Bila dunia dekat kiamat, duit ni banyak duit. Tapi akan berlaku satu hari nanti keberkatan bumi Allah angkat. Tanaman semua tak ada. Beras tak ada, sayur tak ada, ikan-ikan banyak mati. Allah angkat keberkatan kat bumi ni, segala makanan semua tak ada. Pada ketika munculnya Dajjal. Pada ketika munculnya Dajjal, duit pun banyak duit. Tapi keberkatan makan minum, keberkatan tentang nak makan, nak minum, habis semua Allah angkat keberkatan. Sebab tu jangan fikir pasal duit. Kita tak ada, kita fikir pasal duit. Kalau tak ada duit macam mana nak hidup? Kalau tak ada duit macam mana nak makan? Kita fikir iman, yang kita fikir yang sekarang nak kena fikir iman. Ya Allah, ni akhir zaman ni yang paling aku takut. Ya Allah, macam mana iman aku ni kalau lemah iman? Kalau aku ni dicabut iman, kena fikir banyak. Itu yang paling kita takut. Fikir pasal duit. Fikir duit. Aku duduk rumah, PKPB duduk rumah. Fikir lah. Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Duit datang, bakai datang, semua datang. Buat. Boleh buat? Boleh. Ustaz buat tak datang bakai pun. Bini marah lagi ada Ustaz. Dia derajat ni kan dia banyak derajat, Ada derajat orang awam lain, derajat orang hawas lain, derajat orang hawasul hawas lain. Itulah, Ada setengah orang dia pergi umrah, dia kena simpan duit. Dia kena cari dengan titik peluh dia sendiri. Ada setengah orang dia pergi umrah, dia tak ada pakai duit dia. Allah hantar dengan jalan yang orang infak, orang belanja dia tengok kaedah. Itu yang berlaku pada zaman Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kena Imam Syafi'i? Kena. Imam Syafi'i ni bukan orang jual burger, bukan. Dia bukan orang jual burger, bukan orang jual nasi Arab. Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni tu dia cakap dengan Imam Malik, wahai Imam Malik, wahai guruku, aku ni kalau nak makan anggur, aku kena beli. Kata Imam Malik, aku kalau makan anggur aku tak beli. Iya ke? Iya, kata Imam Malik. Esok hari Imam Syafi'i pergi ke pasar, dia belinya anggur. Beli anggur, dia pergi rumah Imam Malik. Imam Syafi'i ni dah beli anggur, pergi rumah Imam Malik, dia bawa anggur bagi Imam Malik. Wahai guruku, wahai Imam Malik, ini ada buah anggur. Makanlah, kita makan sama-sama. Kau ingat tak semalam kau cakap apa? Ingat? Kan kau kata, kau kalau buah anggur kau kena beli. Aku mana beli, nampak? Buah datang dengan sendirinya, engkau bawa, nampak? Ni derajat tak sama. Boleh lain tu. Boleh kita, sebab tu dia banyak kaedah. Tawakal ni banyak kaedah tawakal. Lepas tu kena banyak menyebut kalam-kalam Allah. Lepas tu jangan takut orang manusia. Manusia salah satu jangan takut orang siapa? Salah satu dengan bini. Kita tak ada dengan bini, cukup takut dengan bini. Sama yang dengar pun takut, yang ceramah pun takut. Yang bini kita cukup takut. Takut macam mana? Takut dia lari, takut dia marah. Jangan kita bertuhankan bini, nak kita bertuhankan Allah. Lepas tu kita belajar ni untuk apa? Tarbiyah itu kita belajar ni, dia tarbiyah diri. Ni belajar. Dia belajar tarbiyah diri. Ni belajar. Menuntut ilmu tarbiyah diri. Itu belajar ni dia bukan cari salah orang lain. Belajar ni cari salah sendiri. Belajar ni bukan sibuk cari aib orang lain. Belajar ni cari aib sendiri. Ni belajar. Mengeluarkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Di mana-mana perempuan yang meminta ia akan suaminya akan talak. Talak, tahu talak? Talak ni cakap Arab. Cerai. Jadi talak ni banyak. Talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak mabuk, talak tak mabuk, talak paksa. Dia banyak talak. Ni bab talak. Baru ni tengok. Keluar dekat TV. Bila berlakunya PKPP dan PKPB, cerai-berai banyak berlaku. Cerai-berai banyak berlaku. Hati-hatilah. Sebab itu suami ni dalam rumah, satu benda yang dia jangan sekali-sekali cakap, bab cerai.
Kalau boleh jahit dalam mulut tu. Ya. Jangan cakap. Suami, ya. Yang selalu minta cerai ni perempuan lah. Ya. Sebab tu orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Kenapa orang perempuan tak boleh jatuhkan talak? Sebab apa? Ya. Kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita semua dah kena cerai. Dah kena cerai, ya. Betul, yang boleh jatuhkan talak ni orang lelaki, ya. Ya. Habislah kalau perempuan boleh jatuhkan talak, habislah kita semua ni, ya. Loda belaka lah. Ya. Tak boleh, lepas tu orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Itu pejabat agama, tengok pada zaman-zaman dulu pejabat agama, bila berlaku cerai-berai di luar mahkamah, di luar pejabat agama, ya. Pejabat agama dulu kata jatuh, ya. Bila ada saksi, cukup semua jatuh lah. Sekarang ni dia kata tak jatuh sebab apa? Dia suruh datang pejabat agama, dia nak tengok. Sebab sekarang ni banyak orang jahil, orang bodoh buat hukum hakam. Ya, berbeza dulu dan sekarang. Wah, ya. Daripada tiada sesuatu kejahatan. Suaminya akan talak daripada tiada sesuatu kejahatan, maka haramlah atasnya mencium bau syurga. Tak boleh. Bila orang perempuan ni minta talak je, bang, ceraikan ayah. Ya. Baby, ceraikan ayah. Oh, baby, ceraikan ayah. Kadang bukan apa silap boleh top up minta beli Selcom, minta beli Maxis, minta cerai. Kadang lambat balik, pergi ceramah, lambat balik, pergi mengajar, pergi buat live, lambat balik, minta cerai. Pergi mana bang? Ceramah ni, rakam ustaz. Lambat balik. Cerai sekarang. Cerai. Kalau tak nak cerai, bat 200. Ya. Hati-hati ya. Bila dia minta cerai je, minta cerai je, tak bau syurga. Syurga ni, ni contoh, ya. Jabatan sirat. Jabatan sirat, manusia berhimpun di hujung jabatan sirat. Di hujung jabatan sirat adalah syurga Allah. Di bawah jabatan sirat adalah api neraka Allah. Ya, ni jabatan sirat. Jabatan sirat ni lagi 500 tahun syurga ni bau lah. Harum, wangi. Betul penduduk syurga ni semua wangi. Ya. Betul, cuba kita muhasabah. PKPB ni dah habis, mana kawasan-kawasan dah habis. Orang semua seronok gembira, boleh rentah negeri. Kata Abang Zaki, saya nak pergi Penang, Ustaz. Nak rakam Ustaz aku dekat Penang. Seronok Abang Zaki. Seronok kan. Jabatan sirat ni kalau kita boleh lepas, Allahu Rabbi. Nampak, Jabatan sirat ni kalau kita boleh lepas, ujung ni syurga. Ni jabatan sirat. Lepas tu kena minta dengan Allah. Jangan lupa, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Minta dengan Allah. Ya. Jatuh dia jabatan sirat ni, jatuh. Jatuhlah api neraka Allah. Dia jatuh tu 70 tahun jatuh. 70 tahun sampai kat jurang api neraka Allah. Bukan terus jatuh, 70 tahun pun sampai. Ni jurang api neraka Allah. Ni. Betul kat dekat negeri akhirat ni dia nafsi-nafsi. Tak boleh tolong siapa pun. Aku tak boleh tolong dia, dia tak boleh tolong aku, tak boleh. Yang boleh tolong kita Rasulullah. Kalau dalam syurga pula yang boleh tolong pula kawan-kawan dalam api neraka, iaitu salah satunya adalah orang soleh. Itu kena kawan dengan orang soleh. Termasuklah nanti kat negeri akhirat yang boleh tolong ni juga, kata dalam hadis menyebutkan ada ulama. Ulama-ulama akhirat. Bukan ulama usuk. Ulama usuk ni ulama yang cintakan dunia. Kena faham tentang dunia. Dunia ni tak salah. Cari dunia memang dia benar kan. Tetapi jangan dunia ni menyebabkan kita sampai lalai dengan Allah. Apa itu handphone? Tak salah nak ada handphone, boleh ada handphone. Tapi jangan sebab handphone kita lalai dengan Allah. Jangan sebab handphone ni kita lalai dengan Allah sampai bergaduh cerai-berai. Sampai kita suka menghantar habaran-habaran palsu. Hadis palsu. Lepas tu kena tahu kaedah dunia. Macam ni dunia. Serban dunia. Ni baju dunia. Tapi bawa pada jalan akhirat. Tentang jambatan sirat. Rasulullah pegang bahu Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan hadis menyebutkan dia pegang. Rasulullah melihat jambatan sirat, dia melihat umatnya siapa yang jatuh ke jurang api neraka Allah. Siapa yang jatuh? Ingat tu. Jatuh tu, na'udzubillah min dzalik. Ada satu pendapat mengatakan bila jatuhnya satu benda dalam jurang api neraka Allah ni, ibu ni mengandung, maka jatuhlah benda ni, lahirlah anaknya. Jatuhlah benda ni sampai dalam jurang api neraka Allah, maka anak ni dah berjanggut, dah beruban. 70 tu yang kata 70 tahun tu. 70 tahun. Dalam satu pendapat mengatakan ni hadis kursi. Bila mereka jatuh dalam jurang api neraka Allah, bila jatuh
datanglah seorang hamba Allah. Hamba Allah, ya, makhluk Allah yang dia pakai jubah yang koyak rabak, jubah putih, serban koyak rabak, ya. Dia pegang tangan bulan-bulan, pegang hamba Allah yang jatuh dalam jurang api neraka Allah, dia pegang. Dia tanya, wahai makhluk Allah, engkau siapa? Itu yang makhluk Allah ni cakap dengan orang nak jatuh dalam jurang api neraka Allah ni. Aku adalah sembahyang kamu. Aku adalah solat kamu. Ya, aku adalah solat kamu. Kenapa kau bangun nak tolong aku? Aku nak masuk jurang api neraka Allah. Kenapa dia kata, kenapa engkau lambat tolong aku? Macam mana aku nak tolong kau? Aku sendiri pun dalam kesusahan sebab engkau pun engkau sembahyang pun lambat-lambat. Dia tanya kenapa engkau buruk, keadaan engkau dalam buruk hina macam ni. Dia kata apa, engkau ni hidup engkau sembahyang lambat-lambat. Waktu dah masuk engkau lambat-lambat sembahyang. Sibuk layan drama, sibuk layan TV, ya. Cari duit sambil lama-lama sembahyang, ya. Tahu kenapa dalam neraka sakar ni, ya? Penduduk neraka ni kan dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakar. Ya, kenapa kamu ada dalam neraka sakar? Jawab penduduk dalam api neraka, dia kata apa? Lam nakum minas salihin. Kami dalam api neraka Allah ni sebab kami ni tak sembahyang. Ingat tu, ya. Jangan sampai hantar barang tak sembahyang. Ya, jangan tak sembahyang, hati-hati lah. Siapa mati belum sempat qada solat, ya. Mati akan dihumbankan dalam neraka sakar. Ingat masa kita hero-hero, pailang-pailang, ya. Masa kita dulu tiga line, ya. Abang-abang kawasan tu, ya. Sederok setan dah toyol dulu, ya. Semua kita randuk, ya. Biawak pun kita makan, ya. Ya, semayang entah ke mana, puasa entah ke mana, kena ganti solat tu. Ya. Dia boleh dengan semayang ni. Boleh dengan semayang. Dia dengan berapa kaedah, dia boleh dengan semayang. Dia jawab, belajar apa Quran ni, tengok gaya macam orang hebat ni, macam ahli sufi. Boleh tengah semayang dengan jalan macam mana boleh tengah semayang? Jangan tahu. Ya, malu geng-geng nasi Arab Boleh tengah semayang ni apabila dia hilang akal. Salah satunya pitam. Ya, gila. Lagi apa? Tertidur. Lagi apa? Terlupa. Mana? Ya. Sesaja nak tengah semayang tak boleh. Faham tak boleh? Ya. Ni banyak orang tengah semayang, ya. Ada baru ni seorang hamba Allah. Aku hantar video aku ni tentang bab solat. Ya, tu bagi tahulah. Ya, ma salakakum fi saqar, ya. Alam nakum minas salihin tu. Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka sakar? Kami sebab kami dihumban dalam neraka sakar sebab kami tak semayang. Orang yang tak semayang ni hina, lebih hina daripada babi dan anjing. Dia ustaz aku, dia kata apa, ustaz? Memang betul ustaz. Saya ni lebih hina daripada anjing dan babi. Teruk sangat hidup saya ni. Tak semayang, pasal hidup saya tak berkat. Hidup saya susah ustaz. Susah hidup saya ni. Baru saya tahu ustaz. Ustaz hantar dia ada kuliah-kuliah agama, ustaz hantar dia. Buka sejarah pada zaman Nabi Musa. Kenal Nabi Musa? Kenal Haji Musa, kenal Haji Musa. Ya. Nabi Musa ni berlaku pada zaman Nabi Musa, ya. Seorang hamba Allah, dia bernazar. Dia kata apa? Ya Allah, kalau aku dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing. Janji. Itu bila dia dapat anak lelaki, ya, dia tak mampu nak minum air kencing anjing. Tak mampu. Itu jumpa Nabi Musa. Lepas itu kita ada masalah apa, jumpa dengan ulama. Jumpa dengan ustaz, jumpa orang yang mahir baru kena hakam. Kata, dia tanya Nabi Musa, wahai Nabi Musa AS, aku bernazar, aku dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing. Tapi aku tak mampu nak minum air kencing anjing. Ya? Lagi tu aku nak tunggu anjing kencing, tak kencing pula. Ya? Itu yang kata Nabi Musa, kau pergi rumah orang tak semayang, bila time hujan turun, kau tadah dengan berjana, dengan bekeh, bila jatuh air daripada bumbung rumah orang tak semayang, kau minum air tu. Tahu hina tak hina orang tak semayang ni macam anjing. Apa? Tapi bila kita cakap dengan orang, kita buat kuliah agama, orang marah kita. Memang ada hadis, ya, siapa tak semayang, hidup tak semayang, jalan-jalan memakan orang konvoy, ya, tak semayang, hidup tak semayang, ya, dengan Al-Quran bakal an'am, mereka lebih hina, lebih teruk daripada binatang. Dan mereka nanti akan dalam kubur akan ditukar jadi babi. Ini hadis sahih. Berlaku pada zaman Rasulullah sekali, berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar sekali, ya, banyak berlaku pada zaman-zaman aulia. Orang jadi babi. Ya. Dia kalau cakap berlapis sikit khinzir. Khinzir dengan babi sama tak? Sama tak? Sama ah, babi dengan khinzir sama. Kadang kita cakap bodoh orang marah. Kenapa cakap bodoh? Jangan cakap bodoh, cakap kurang cerdik.
Bodoh kurang cerdik sama Ingat tu yang tak semayang. Semayang ni boleh dilewatkan. Boleh dilewat apabila ada kuliah agama macam ni, ilmu fardu ain, masanya panjang, boleh. Dan boleh dilewatkan bila dalam musafir, jamak takhir. Itu kaedah solat, Lepas tu kalau tertinggal semayang, bangun tidur, ya Allah, kenapa kau tak bagi aku solat subuh ni? Allahu Rabbi. Malu aku dengan kau, wahai Allah, rezeki kau bagi aku macam-macam sihat. Aku di dalam istidraj ni, wahai Allah. Ni bangun-bangun istighfar. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah, ambil wudu, mandi ambil wudu, qada solat cepat. Baik, Allah solat. Tak ada, bangun esok pukul. Tengok telefon lu, telefon lu. Kalau apa? Waktu jam perjalanan balik kerja jam. Kalau semayang umat waktu boleh tak? Dah tahu jam ni berlalu. Betul-betul yang orang kerja Lepas tu kita kena tahu. Aku time ni memang jam. Kalau time ni memang jam, jangan lalu dah tahu jam. Lagi satu, bumi Allah ni semuanya masjid. Faham bumi Allah? Dalam kereta, dalam motor kena ada air mineral lah. Takkan asyik nak semayang menghormati waktu. Berhenti motor, berhenti kereta, bentang sejadah semayang. Allah Akbar. Boleh? Pelik je kalau berhenti kencing boleh. Semayang tak boleh. Nampak lah. Kalau tayar pancit kita boleh usaha tukar tayar. Kenapa ke masuk waktu kita tak nak semayang? Itu yang nanti kat negeri akhirat mereka berdialog dengan Allah. Berdialog. Wahai bulan-bulan, kenapa kau tak semayang? Tak sempat semayang, jalan jam. Allah tanya. Itu yang berdialog. Kau kenal tak kekasihku Ayub alaihissalam? Dia dalam sakit pun dia menyembah aku. Kau kenal tak tu Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, dia banyak kerajaan, dia tak pernah tinggal menyembah aku. Itu berdialog di padang mahsyar. Memang ada pendapat mengatakan boleh sembahyang menghormati waktu, tapi kena itu segi package yang dia banyak kaedah. Boleh sembahyang menghormati waktu, tapi kita kena tahu kaedah ni lah. Dah tahu jam, kita saja lalu. Pula dalam air ada kereta tak? Dalam air ada kereta pula. Dalam kereta ada air tak? Kan susah pun berhenti solat. Allah. Tengok di Yaman, di negeri-negeri yang lain yang kuat Islamik, mereka berhenti semayang tu jalan. Allah. Sebab mereka ada Allah. Ni penting. Tak susah pun. Kalau masjid kunci, Petronas suruh kunci, ambil uduk kat luar semayang, tapi bentang jadah semayang. Boleh tak? Manjadah? Wajadah. Nak berjaya kena usaha. Nak syurga kena usaha. Nak dalam rahmat kita kena usaha. Betul, hidayah ni memanglah hidayah ni milik Allah. Hidayah tu sampai dah. Hidayah tu ada, kita tak ambil. Azan tu kita dengar kan. Belum dapat hidayah mangkuk kau tak dapat hidayah. Itu dah azan tu, hidayah tu. Kena faham tu. Ini akhir zaman, banyak alasan tak dapat hidayah ni, tak dapat hidayah ni, tak dapat hidayah ni. Kita kena tahu sembahyang menghormati waktu ni dalam keadaan macam mana. Tengok orang dalam kapal terbang pun sembahyang. Nampak? Dengar ni Abang Firdaus. Janggut je lebat. Apa suruh tanya? Memang ada sembahyang menghormati waktu, tapi kena tahu kaedah macam mana. Selagi ada ruang, ada tempat, kita boleh usaha berhenti ya. Tu kaedahnya. Tapi kalau dah jam memang melekat, dah tak boleh berhenti, kiri kanan ada kereta, sembahyang dalam kereta menghormati waktu. Untuk apa? Kalau kita mati dalam keampunan dah selesai, kita dah sembahyang menghormati waktu. Tu kaedah dia. Tapi kalau ada ruang boleh kita berhenti ya. Semayang tu. Macam tadi kita balik tadi pada yang tadilah sama bab kencing kita boleh berhenti, sanggup berhenti boleh kencing, kenapa solat tak boleh? Tu ada orang tanya ke ustaz, saya punya pejabat ni kalau semayang
Kita nak berzikir susah sikit Ustaz. Nak istighfar pun susah. Sembahyang kena cepat sikit Ustaz. Ada bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pendek-pendek dan panjang. Kena nak kerja cepat. Aku cakap dengan dia apa? Satu Engkau berak, berapa masa lama kau berak? Ada kau berak, masuk, keluar seketul, pup, belah, ada. Tak ada, ambil masa kan? Ambil nafas, relax, kena cool, Kalau bos tanya buat apa? Berak, bos, kena faham lah, sakit perut, tak boleh jawab. Semayang tu tak? Bos, tak boleh faham lah. Semayang menyembah Allah. Tapi yang pelik, kalau dengan dunia kita boleh, dengan akhirat tak? Tak boleh, Dunia ni sebab banyak orang tak semayang, sebab tu lah dunia ni banyak musibah, banyak balak. Rasulullah bagi tahu lah, jangan kamu duduk dalam rumah orang tak semayang, jangan kamu berkawan dengan orang tak semayang, jangan kamu berurusan, berniaga dengan orang tak semayang. Nabi tak bagi. Kalau kamu berurusan berniaga dengan orang tak semayang pun, dia takkan bayar hutang kamu. Dan urusan perniagaan tak berkat. Sebab urusan dia dengan Allah tak selesai. Ini buat hukum fikih. Kalau belajar tasawuf, ulama tasawuf juga apa? Kalau kamu tidur dengan bini tak semayang, seperti kamu tidur dengan babi. Nampak? Kalau bini tidur dengan suami tak semayang, seperti tidur dengan babi jantan. No. Ini kata ulama tasawuf, bukan kata aku. Nanti aku cakap ni, orang marah kat aku ni. Ini ulama tasawuf, bukan kitab tasawuf. Dia fikih dia lain. Tu ulama-ulama sufi ni, dia cakap tak banyak. Ulama sufi dia cakap dia dalam. Ini ulama sufi. Ulama tasawuf. Kita ulama tersangkut. Semuanya sangkut. Ada je alasan. Tak maklum Ustaz, ana lemah iman. Ana lemah iman. Iman lemah. Iman lemah atasi ya. Yang pelik kalau tenaga batin lemah atasi. Makan tongkat Pak Abu, makan tongkat Pak Ali, tongkat bapak dia habis dia makan. Kalau tenaga batin lemah, kalau iman lemah tak nak atasi. Iman lemah atasi ya. Kena atasi ya. Tu kena banyak mujahadah. Banyak mujahadah, kena banyak uzlah, kena banyak asing diri. Tu orang dulu asing diri masuk dalam gua, uzlah dalam hutan, tu orang dulu. Kita kena asing diri, jauh dengan isteri, jauh dengan anak, kena asing diri tu macam mana? Jauh dia, asing sekejap, mengabdikan diri kepada Allah. Itu Oh, baca 2 perenggan. Macam nak mati dah. Macam nak mati ya. Oh, 2 perenggan. Macam nak pergi perang. Oh, baca kitab 2 perenggan. Macam nak mati ya. Dulu aku ngaji, kali ngaji 6 kitab. 4 jam ngaji, 5 jam ngaji. Boleh 5 jam. Tinggal aku seorang lah. Sila bunda aku ceramah, dah orang makan dah. Ni benda syurga, mahal benda ni, syurga. Tinggal dalam hadis apa? Kalau kamu jumpa orang tengah berzikir, kamu jumpa kelompok tu tengah berzikir, kelompok tu tengah majlis ilmu, kamu berhenti lah. Itulah majlis, itulah taman-taman syurga. Ni malaikat banyak ni dalam saya. Banyak. Dia bertasbih, dia beristighfar. Untuk apa? Untuk kita ya. Tak nampak? Kau nampak malaikat dia? Nampak? Nampak tak syaitan dia tu? Nampak syaitan? Nampak? Syaitan pun ada, malaikat pun ada. Pedah nampak jin kapi dia tu? Nampak? Tak nampak jin tepi punggung? Tak nampak jin? Nampak? Tak nampak? Kalau kau nampak, kau jin lah. Kita bukan ahli sufi, faham? Kita bukan nabi. Faham? Lepas tu ada satu zikir ni, bila kita satu zikir ni, bila kita banyak sebut Yahu, Allah buka pandangan hijab. Pandangan hijab ya. Itu bila hati ni bersih, kan ada satu syair. Bila hati itu bersih, dia tak ada dah hijab, tak ada dah. Tak ada hijab. Itu hati kena bersih. Lepas tu hati kita kotor. Kenapa kita ni mimpi bukan dengan Rasulullah, dengan Imam Asy-Syafi'i pun kita tak pernah mimpi. Sebab tak bersih. Kalau kita bersih, insya-Allah kita boleh mimpi. Kena bersih ya. Faham ya? Tu. Sikit lagi kita berhenti tukar kitab ya. Tu. Kena bersih ya. Bersih rohani kena bersih ya.
Gigi nak bersih gosok gigi, betul? Tahu. Punggung kita berak, kena basuh, bersih, betul tak? Tu zahir. Batin nak bersih, jantung nak bersih ni kena masuk kalam Allah. Kalam Allah. Kalau tak dimasukkan Allah, dia berkarat. Orang takut kalau jantung tu kalau penuh nikotin rokok, orang takut nanti boleh mati cepat, betul tak? Orang tak takut jantung dia kalau kotor dengan dosa, orang tak takut. Orang takut. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah sudah tadi belum dan Ibnu Majah, tiada dinyatakan lelaki pada barang yang memalui akan isterinya atas palu ni pukul. Pukul. Betul, boleh tak pukul isteri? Murtadah, boleh tak pukul isteri? Boleh tak engkau pukul bini kau? Boleh tak? Boleh, sebab apa yang dia benar hukum syarak? Pukul mendidik, pukul dekat mana? Kat mana? Samsul kat mana? Lambat. Kaki. Dengan apa? Rotan masa mana? So ni. Tapak kaki. Sempat rotan dia? Sempat. Baru nak angkat lari dah. Tak sempat rotan dia. Kira ibu nak suami kena rotan. Lepas tu nak pukul bini boleh di tapak kaki. Ni hukum syarak ni. Akhir zaman nampak suami banyak pukul bini, suami banyak tinggi suara. Sebenarnya suami pun kalau dalam kitab menyebutkan suami ni dengan isteri dia tak boleh tinggi suara. Kalau nak cakap lembut dengan isteri, ayang, mana kau berjantan? Tu lembut, tak ada kasar. Nak masalah? Pak sikit, lambat lah. Lagi mancing, lambat. Yang kasar-kasar, lembut. Perempuan ni dia suka suami yang romantik. Betul? Tahu pun. Nah, romantik. Walaupun muka lelaki ni macam pecah rumah. Kalau dia romantik lelaki ni, Allahu Rabbi. Jatuh goyang habis perempuan ni. Romantik. Dia kalah perempuan dengan suara dengan romantik. Hanya. Lepas tu kalau bini kita kasar-kasar, kita relax. Cool. Buat tahu. Relax. Baru dapat bini 2, 3, 4. Itulah ubat dia, itulah formula. Formula. Senangnya. Tak ada. Dengan bini kasar sangat. Dengan bini selalu bagi duit. Orang perempuan ni dia suka duit. Tak ada yang tak suka duit. Murtad dah, orang perempuan suka duit. Dia marah, bagi RM10. Diam. Marah kali, bagi RM50. Diam. Dia tak boleh nampak duit orang perempuan ni. Dia suka duit orang perempuan ni. Bukan perempuan negara kita, negara Brazil. Memang mana-mana perempuan suka duit. Suka duit. Bukan orang perempuan je, kita pun suka duit. Suka duit. Tapi kalau ada banyak duit lah. Kalau duit tak ada, macam mana? Itu segi dunia dia. Lepas tu dalam rumah tangga ni sebenarnya Islamiknya, rumahku syurgaku ni, dalam rumah tangga ni sebenarnya suami kena banyak main peranan. Kalau rumah tangga, suami ni kena banyak tolong kerja rumah. Betul? Kalau bagi Imam Mazhab Imam Syafi'i yang buat kerja rumah ni, masak nasi ni, basuh baju, siapa? Bini ke lelaki? Bini. Suami. Kalau bagi Imam Hanafi, isteri. Nampak Imam Syafi'i ni suami kena buat. Dengar dia abang Sadu antara gapi ni. Faham padang besar. Kerja rumah suami kena buat kerja rumah ni. Tapi akhir zaman bila kita buat kerja rumah, orang kata kita ni suami takut bini. Takut bini dia buat kerja rumah takut bini. Kita ikut sunnah dia. Basuh baju, kemas rumah, kemas kerja suami bagi mazhab Imam Syafi'i. Tapi bila suami suruh, baru jatuh atas wajib kata dia. Ni isteri. Lepas tu isteri ni kalau dia nak puasa, suami ada dalam negeri, dia nak puasa, maka wajib dia minta izin. Kalau dia tak minta izin, puasanya tetap sah tapi haram. Buka ni kitab Fur'il Masail. Kalau suami di luar negeri, contoh Samsung Station di luar negeri, wajib minta izin juga. Tapi kalau dia tak dapat nak hubungi, kalau dia puasa tetap sah tapi makruh. Tu kaedah dia.
Sebab dia di bawah tanggungjawab suaminya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu ada. Ya, sikit lagi kita berhenti. Ya, betul tukar kita. Baru ada sejam. Baru 51 minit. Tengok bola 2 jam selamba. Alah. Ya, silap. Gol. Ni bila kita belajar, syaitan datang. Buat apa? Dia buat apa? Muka macam tu raya lah. Ya. Mata dia macam tu raya lah. Baru 51 minit. Syaitan takut celak ni. Bagi kita ngantuk. Tu yang mata merah tu. Mata merah tu. Jahatnya syaitan. Sampai kita nak mati pun dia datang, dia bawa air. Supaya kita mati dalam kekafiran. Ya. Tapi bila kita cakap cerita, orang kata tak percaya lah. Mana kita tak nampak. Sebab dia di alam yang lain. Dia masuk buka, dia tetap alam dunia tapi kita tak nampak dia. Sebab dia makhluk halus. Itu ulama tak bagi tidur lepas asar. Nabi tak bagi tidur lepas asar. Kenapa kalau Nabi tak bagi tidur lepas asar? Murtadah. Samsul. Salah satu boleh mewarisi sifat gila. Kedua, kalau kita tidur lepas asar, kita punya peha pasti lebam. Kalau tak percaya tidur lepas asar. Tidur lepas asar. Pasti lebam. Jangan kata bini gigit pula, bukan. Bukan bini gigit tu. Jin gigit. Jin gigit. Betul lepas asar ni sebelum boleh jangan tidur lepas asar. Sama kaedah. Rumah ni sebenarnya bila maghrib, dekat maghrib ni hadis sahih. Bila dekat maghrib, pintu kena tutup cepat. Tingkap tutup cepat. Hadis sahih. Kalau lambat tutup, jin masuk. Itu yang rumah kena ketuk. Rumah kena ketuk. Memang betul lah, memang jin ketuk. Bila kita banyak kaedah salah, bila maghrib ni tingkap tak nak tutup. Ya, pintu tak nak tutup, tak nak ditutup, kena baca kalam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup baca kalam Allah. Bila tak tutup cepat dan tak baca kalam Allah, jin masuk lah. Dia duduk tepi pinggan. Ya, duduk tepi tong sampah, duduk situ. Ni kaedah daripada dalam rumah. Apa kata Rasulullah? Kamu kalau barang makan, jangan tenganga. Barang makan dalam rumah, tong sampah jangan buka. Ada tulang-tulang, buang cepat. Kalau tak boleh buang tulang-tulang, ikat. Kalau tak diikat, tak dibuang. Kalau tak diikat atau tak dibuang, dia masuk dalam rumah, dia cari makanan dia. Dia buat tulang. Ya. Tambah lah sepah-sepah. Ya. Tu. Jin ni hebat, jin ni. Power jin ni. Lepas tu jin jangan cabar. Mana jin? Mana kau? Mana? Mari. Aku ni terror bawa motor ni. Mana? Tengok dia datang. Ya, dia bawa geng ni. Manusia pun kita tak boleh cabar. Tambah jin. Jangan dia cabar-cabar jin. Okey. Dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dinukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ni? Ya, dinukilkan ya daripada Rasulullah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya bersabda ia, aku melihat ke dalam neraka akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Nampak? Dalam neraka ni paling banyak perempuan. 50 wanita, seorang lelaki. 50 wanita, seorang lelaki. Nak tanya satu lagi. Kita kepala bini kita, masa bangun nikah, orang pegang kepala baca doa kan? Paling kurang orang baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikan isteri aku isteri yang soleh. Jangan lawan aku. Masa bangun nikah. Dah lama nikah ada baca ke? Ada baca? Ada. Ada baca? Tak baca cakap ah. Tak baca kan? Lepas tu kena baca ni bukan masa bangun nikah selalu baca lah. Pegang kepada bini, nak tidur pegang. Yang abang nak baca kepada ayang, supaya ayang ni jadi isteri solehah, jangan lawan abang. Bukan ni cakap. Baru cakap jangan lawan abang, tombok lah bini. Terajang abang tidur kat luar. Nyampah dengan abang. Suami baru makan ubat kuat tu. Habis. Menyesal aku cakap dengan bini aku punya tu. Sebelum tidur baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, minta dengan Allah. Ya. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Jadi isteri yang baik, isteri yang solehah. Ya. Dia faham dengan agama. Isteri pula baca, pegang kepala suami. Boleh tak masalah? Ya, baca. Sama-sama tolong-menolong. Itu kaedah dia.
Nampak ni, Nabi beritahu sendiri. Ini bukan aku yang cakap. Ya? Nabi beritahu sendiri dalam neraka paling ramai wanita. Tengok sekarang buat TikTok. Banyak lelaki, banyak perempuan. Betul tak? Perempuan. TikTok. Ya? Penari. Banyak lelaki, perempuan. Penari. Perempuan. Memang. Nampak? Banyak wanita. Ya? Dan dalam hadis buat apa? Salah satunya dunia itu gempa bumi. Ya? Dunia itu bergegar. Salah satunya ramai penari-penari wanita. Ini hadis sahih. Ya? Nampak? Ni Rasulullah cakap. Kan? Kitab kuning. Kitab tua. Ya? Dia orang takut nak baca kitab tua, kitab kuning. Ya? Ramai wanita dalam api neraka Allah. Ingat tu orang wanita, orang perempuan. Jangan lawan suami, jangan deraka dengan suami, jangan minta coret, jangan menyusahkan suami. Kena selalu minta maaf dengan suami. Kita kena muhasabah. Bini kita malam-malam nak tidur minta maaf kita tak? Ada minta maaf? Dia tak minta maaf ada? Ada? Bang, esok duit lebih sikit boleh tak? Kena minta maaf. Takut tidur mati. Itu yang takut. Wallahu alam. Cukup sampai ni. Tukar kitab ni, kitab Munatul Musalli bab solat. Ambil sikit ya. Lagi sikit betul berhenti lah. Tengok macam nak mati dah belajar. Yang peliknya masa belajar macam nak mati tau Firdaus, macam nak mati lah. Kan makan kan, sedap orang minggu ni, sedap sama belacan sedap. Memang ni benda syurga, ya, benda akhirat. Sama macam kita solat, ya. Macam kita solat, tak boleh lama semayang. Ya, semayang tak boleh lama. Sebab benda syurga, ya, bukan senang. Tak, sebenarnya nak dapat kekhusyukan yang sebenar dalam solat. Pertama sekali tentang makan minum. Makan minum ni kena jaga makan minum. Ya, hampir tu orang ulama-ulama sufi ni dia mengambil yang halal sedikit. Yang halal sedikit. Kalau benda subhat lagi ya, tak ambil. Kita banyak benda subhat masuk. Faham ya? Hampir tu telefon ni membuat kita tak khusyuk. Ni telefon. Bila kita semayang Allahu Akbar. Tadi rakam ustaz ni ada live berapa orang tengok. Dia kacau semayang. Ya? Ini bahaya telefon. Ya? Betul kalau orang yang banyak ingat dunia, dia semayang tak ada khusyuk. Itu satu. Yang kedua ni nak khusyuk solat ni, dia kena faham bacaan. Kena faham bacaan. Dia dah tak khusyuk. Ya? Bila Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Cakap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya? Ponok ya. Betul Allahu Akbar, dia tak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, mana dia? Allahu Akbar, mana dia? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana dia? Kompang yang besar. Gendang yang besar, kompang yang besar. Ya. Itu bahasa Arab dia tak lari sikit. Kita tahu ene, ente, onte, kude, kurme. Itu dia tahu ya. Tak apalah, tahu rasa sikit. Faham ya? Okey, ya, betul kita berhenti. Ambil sikit ya, ambil berkat kitab, ambil berkat kitab. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ada adab bersolat. Semayang ni ada adab. Ada adab semayang. Banyak orang semayang tak ada adab. Ya? Semayang kena ada adab. Semayang ni. Itu adab ni penting. Nampak? Dalam semayang pun kena ada adab. Bersolat. Itu kena pakai wangi-wangi. Ya? Haruman-haruman. Kena pakai kayu sugi. Nak semayang, nak bercakap dengan Allah. Macam kita nak jumpa YB, pakai baju batik. Pakai kasut kilat tajam macam kasut Aladdin. Pakai tie. Tu nak jumpa YB.
Perih semua, wangi-wangi. Ya. Kalau motor tu buruk, sanggup pinjam motor orang, motor baru. Kereta buruk, sanggup pinjam kereta orang. Ya. Nak jumpa orang besar ni pasal. Kita nak jumpa, nak bercakap dengan Allah, nak bercakap dengan Allah dalam solat, kena ada adab ah. Ya. Kena bersugi, kena wangi-wangi, ketiak kena tahu buat ketiak. Kalau tidak ada adab, kita angkat tangan, Allahu Akbar, orang sebelah marah. Betul tak? Allah ketiak hangit. Busuk, bolongkang. Ya. Orang sebelah maki. Haram. Sebab dah kita menyinggung orang dalam solat. Ya. Jagalah kita waktu semayang, hendaklah hati kita ingat akan kebesaran Allah, Tuhan yang kita sembah. Ini buat solat. Lepas itu kalau kita semayang, kita ingat Allah, kita khusyuk lah. Firdaus, khusyuk lah semayang. Ya. Kalau semayang tak ingat Allah, tak khusyuk lah. Macam kita makan. Kalau kita makan ingat apa, Firdaus? Ingat makan lah. Ya, sedap. Sedap. Tapi sini ya. Sampai sini hilang lah. Ya. Masuk dalam ni, dia jadi apa? Jadi taik lah. Lepas tu belajar buat taik. Taik luaran, taik dalaman. Taik luaran, ada taik di atas kapet, taik luaran. Kalau dalam perut, taik dalaman. Lepas tu kita ni hina, ada taik, ada najis. Faham faham Lepas tu kalau nak mandikan jenazah, dia ngiringkan. Sebab apa ngiringkan? Apa ngiringkan? Bocor kemisai murtadah. Kenapa ngiringkan? Supaya keluar najis dia. Supaya bersih nak bertemu dengan Allah. Itu kalau orang banyak makan, banyak taik. Orang banyak makan, banyak tidur. Tu belajar ngantuk. Sebab banyak makan tu. Tu mata merah macam tu raya. Banyak makan. Belajar makan. Tali arwah makan. Berjamuan, doa selamat makan. Tu makan. Tu makan. Tu naik kapal terbang, pergi umrah. Aku dulu pergi Turki naik kapal terbang. Berapa kali makan anak tu? Kejap makan. Ya. Sampai Turki berak terus. Banyak makan. Banyak makan. Kita ni kalau banyak makan, itu yang payah nak bangun sembahyang. Tu orang dulu kurang makan. Tengok Rasulullah kurang makan. Rasulullah makan pada ketika bila? Betul. Pada ketika lapar. Perut Rasulullah ni ada batu, diikat batu. Ikat batu. Perut Rasulullah bukan macam-macam perut kita, bukan adalah hadis. Kau macam mana je? Apa dalam hadis? Perut Rasulullah seperti ketulan tisu. Perut dia berlekuk-lekuk. Sebab Rasulullah suka menunggang kuda. Kita perut kita, Abang Zaki tahu perut macam mana? Sama. Abang baju biru lagi lah. Faham? Apa? Sama, kita pun sama. Apa? Salah satunya kita tak suka bersenam, yang keduanya kita suka banyak makan. Rasulullah perutnya berketul-ketul. Dalam hadis sebut. Dia sebut tu tak adalah ketul, dia sebut seperti ketulan tisu. Dia suka menunggang kuda. Hebatnya Rasulullah. Padahal dia adalah manusia yang luar biasa. Sibuk pergi berperang. Walaupun sibuk pergi berperang, semayang Allahu Rabbi, semayang malam macam mana. Ini Rasulullah. Suka nangis malam. Rasulullah suka nangis malam. Rasulullah suka memikirkan umat. Kita dah pernah fikirkan umat. Pernah fikirkan sahabat kita. Kita tadi ada seorang hamba Allah. Ustaz, boleh tolong tak? Ustaz, boleh tolong tak? Kalau dia tengok live ni minta maaf lah. Ustaz, boleh tolong apa? Beg duit saya tercicir, Ustaz. Kita kena husnul-husnul, kena sangat baik lah. Cicir tak cicir ke apa? Ustaz, tolong apa Ustaz? Nak beli susu anak 150 jadi tak? Bagi lah. Tolong dia. Kalau kita tolong orang satu hajat, kita lepaskan satu hajat, apa kelebihannya? Nanti kat negeri akhirat, Allah lepaskan kita dan Allah lepaskan kita dapat melepasi 700 hajat dekat negeri akhirat. Tak ada. Orang minta tolong, Allah kelukup ni orang. Sikit. Sabar. Memang lapar kan? Allah Rabbi, lapar, kesian. Macam mana ni? Ni baru lapar pada ketika Dajjal belum muncul. Kalau pada ketika Dajjal muncul, tengok aku ceramah sampai habis bateri yang kameraman ni. Masa Dajjal muncul tu, lagi tak ada makan.
Tahu pun zikir ya, pandai cakap zikir. Memanglah semua orang cakap boleh berzikir masa muncul Dajjal Dajjal ni apa tu yang kalau boleh janganlah kita ni hidup masa adanya Dajjal, faham ya? Fikirlah kemarau 7 tahun, berapa tahun dah kemarau ya? Fikir ya. Sungai tak ada air, laut tak ada air, fikir ya. Fikir. Sekarang ni kalau Selangor tak ada air pun kita dah takut dah. Bergaduh sana, bergaduh sini, dah tak ada air, baru tak ada air. Baru tak ada air sikit kita dah takut sangat dah. Dajjal kata kau kena mengaku aku ni Tuhan. Kalau kau mengaku aku ni Tuhan, aku bagi kau air. Nampak? Pada ketika itu kita dalam kesusahan. Fikir ya. Ini yang paling kita takut. Ada setengah orang kata Dajjal tak ada, Dajjal tak muncul, Dajjal ni hadis palsu. Siapa cakap itu kapi sebab tak percaya kalam Nabi. Dia ada di satu pulau, dijaga oleh binatang yang bernama apa? Firdaus. Aku tanya Firdaus. Nampak? Dah rakam masuk ustaz banyak. Dia lupa. Betul dah. Apa binatang yang jaga Dajjal? Dabah pula, binatang dabah. Binatang dabah ni dia akan keluar yang bawa tongkat tu kan. Tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman AS. Tak silap kan? Betul. Dia binatang dabah. Tak silap aku, dia dalam hadis sebut dia keluar dekat ni, subhanallah, tempat orang sa'i tu di Mekah. Ya. Dia binatang dabah. Yang dia tengok dia nanti dahi akan tulis kapi dan Islam. Bukan binatang dabah, yang binatang yang bernama Al-Jasasah tu. Ya, binatang yang berbulu. Dabah pergi. Sebaik tak kata Iron Man. Ya. Repek je. Yang bukan apa, yang mengantuk. Mengantuk dia minta sasul lah cakap. Dajjal keluar maksudnya manusia di dalam huru-hara. Dalam huru-hara. Manusia di dalam huru-hara. Dia keringkan air laut, dia keringkan sungai, ya. Tanaman semua mati, binatang semua mati, dan dihidupkan orang dalam kubur ni, dihidupkan semua, dihidupkan. Ditunjukkan dia punya sihir. Tapi yang hidup dalam kubur ni bukannya orang dalam kubur tu, syaitan. Ya. Ni Dajjal punya ilmu, ya. Ni Dajjal punya ilmu. Fikirlah, dikeringkan air, orang tak ada air, orang nak minum air. Engkau nak minum air boleh, engkau kena mengaku aku ni Tuhan. Ya, ini Dajjal. Itu belum lagi binatang Ya'juj Ma'juj. Binatang Ya'juj Ma'juj ni dalam hadis menyebutkan kalau dia turun di sungai Hulu Kelang tu, dia turun satu kelompok turun, sungai tu dia minum kering. Belum kelompok yang kedua minum. Ya, tak silap binatang Ya'juj Ma'juj ni dia keluar di Turki, tak silap. Ya, tak silap lah. Kalau salah tegur ya. Dalam hadis menyebutkan tak silap dia punya hidung ni lepeh. Kemek. Ya, dia binatang Ya'juj Ma'juj ni binatang yang perosak. Sama-sama dia pun dia makan. Sama-sama dia pun dia bunuh. Ni binatang Ya'juj Ma'juj. Ya. Itu yang bila Dajjal buat kerosakan di bumi Allah, maka turun Nabi Isa. Nabi Isa memegang sayap, malaikat-malaikat Allah turun. Nabi Isa turun pada umur berapa tahun? 33 tahun. Dia diangkat pada umur berapa tahun? 33 tahun juga. Pelik tak? Pelik kan? Takkan Nabi Isa duduk atas dah beribu tahun, umur 33 tahun. Sebab Nabi Isa dikira kiraan akhirat. Faham kiraan akhirat. Nabi Isa turun pakai serban. Nabi Isa tak turun pakai tepi keledar. Kena ingat. Faham Nabi Isa turun pakai serban. Itu kita kena pakai serban. Kena belajar pakai serban. Ni tak suka pakai serban, tepi keledar suka pakai. Yang pelik memang tepi keledar pakai. Ikut undang-undang jalan raya pakai. Surah masjid ilmu pakai serban. Nabi-nabi semua pakai serban. Sikit lagi berhenti. 11.30 kita berhenti. Tengok pembayaran ni, pace ni dia rakam ni, tengok pembayaran dia. Dia tengok sejam setengah, bayar sejam setengah, berhenti sejam setengah. Ustaz macam duit tak ada, bagi, tak nak bagi sudah. Tapi tak payah bagi. Dan juga dalam sembahyang kita hendaklah beri nyata. Beri nyata tentang mana dalam sembahyang ni? Tentang rukun dia. Kalau mulut ni dia panggil rukun apa? Qauli. Kalau hati dia panggil rukun apa? Qaf, bukan kap. Kalau qalbi, apa mana dia? Qalbi. Qaf, qalbi. Hati. Kalbun, anjing. Betul bahasa Arab tadi lari.
Lari sikit lagi mana? Qul. Qaf kan? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah tu esa. Kalau kaf, kul. Makanlah kamu. Makan. Dia lari bahasa Arab. Ya, betul dalam semayang ni dia kena sebut dengan nyata, Fatihah dengan nyata. Fatihah tu rukun. Tahiyat dengan nyata. Ya, at-tahiyah. Kena dengar telinga. Dengar dengar. Sabdu dia tu, ya. Tapi dalam semayang tak boleh nak praktikal, tak boleh. At-tahiyatul mubarakat. Tampau aja. Wah, sebenarnya dalam solat ni wajib, solat ni wajib, tajwid tu wajib. Wajib, wajib. Tapi kalau dia baca tidak dalam keadaan tidak tajwid, satu pendapat mengatakan dia haram, berdosa. Pendapat yang kedua mengatakan dia tidak dengan tidak bertajwid, maka hukumnya makruh. Dia berdua tiga pendapat. Tapi apa itu kena dalam hadis sebut talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu penuntut rahmat. Satu lagi hadis talibul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu. Betul kena dia dalam keadaan menuntut ilmu, dia dalam rahmat. Dalam keampunan. Betul dalam semayang tidak ada nak kena, maksudnya dalam semayang ni tapi ada setengah orang beritahu kalau tidak bertajwid semayang tidak sah. Semayang tetap sah. Tapi hukumnya satu pendapat mengatakan haram, satu pendapat mengatakan makruh. Tetap sah semayang. Tapi memang wajib bertajwid. Tapi kalau dia dalam keadaan belajar, dia baca sekadar mana dia mampu. Dia maafkanlah, dia dalam keadaan makruh. Tu. Tapi orang tajwid tak nak mengaji buat tajwid. Mengaji buat tajwid. Betul kalau dalam solat baca tu dia kena dalam keadaan yang betul lah, dengan sempurna. Tetapi jangan kita nak mengambil macam mana dalam tajwid sungguh-sungguh. Nanti kita menyusahkan dalam solat pula. Nanti nak pusing-pusing lidah payah. Nanti imam pula iyyaka na'budu. Makmum tunggu lama. Bodoh imam. Aduh, masa ni dah nak main tajwid dah dia. Ni jatuh haram lah. Haram macam mana? Makmum dah maki imam. Itu dalaman. Kalau dia cakap pula dengan sengaja, batal pula solat. Kalau tak sengaja, tak batal solat. Tapi jangan melebihi, tak silap, 2 kalimat ke berapa kalimat. Itu kaedah bercakap di dalam solat. Bukan ayat Quran, maka bila dia bercakap dengan sengajanya, maka batal solat. Dengan tidak sengaja, tak batal. Itu batuk macam tadi, batuk dengan sengaja, batal. Kalau melebihi berapa kalimat. Kalau batuk dengan tidak sengaja, tak batal. Itu kalau batuk yang berpenyakit, dimaafkan. Inilah buat solat. Itu sekarang ni banyak orang buat berdeham. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kan? Empat lah. Kalau sekali, kalau 2 kali dia buat. Ada setengah imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Belum lagi habis baca ni. Masalah. Kalau nampak imam. Jadi kita kena mufarakah. Mufarakah. Kalau kita ikut kan batal lah semayang. Kita dah tahu semayang dia batal. Itu kena tahu kaedah dia. Berapa? 4. Kalau itu kita kata ulama bila ada sangkut tak baca Fatihah sangkut. Sangkut. Kata ulama relax dulu. Itu dibenarkan dia berdaham. Tapi untuk dia mengeluarkan surah ayat Fatihah. Tapi jangan lebih berapa kalimat. Kalau tu pun tu nak berak dia kena tahu lah. Betul makmum dia kena, betul nak jadi imam juga senang imam. Betul kalau buka dalam kitab, tak silap dalam kitab 4 mazhab. Kalau salah tolong betulkan 4 mazhab. Contoh bila orang dah, kita sebelum nak qomat, kita kena tengok siapa dulu belakang. Zaki tengok siapa dulu. Bila kita nak qomat, sebelum nak qomat tengok siapa dulu dalam surah, dalam masjid. Bukan tengok imam. Kena tengok dulu dalam tu ada orang alim dan ahli dan qori. Itu jadi imam ni dia kena qori. Dah ada nampak ada tak siapa? Itu kalau ada qori kena jadi imam dulu, qori.
Qori jadi macam kita tak apa, semua kari. Qori makhrajnya betul dalam bab solat. Sebutannya, tajwidnya. Itu bila kalau contoh kalau dia qori, qori lain kari lain. Tengok dia qori, orang tu baca tak betul, dia kena tegur. Kalau salah bacaan, kalau dia tak tegur, dia biar je, dia tanggunglah. Kalau dia ikut juga, batal lah solat dia. Sebab dia qori. Kalau macam kita semua kari, dia lain. Nah, apa itu dia, sebab tu nak jadi imam ni tak ada masalah. Tapi kalau tengok dulu ada qori. Itu kalau qori dengan orang yang mahir buat hukum, kena qori dulu, kena aulanya. Lalu kita sebut aulanya. Sebab dia lebih mahir tentang dia tentang makhraj dia itu. Orang buat hukum belakang dia. Ada silap. Orang buat hukum yang teguh tentang solat. Itu nak jadi imam ni, orang rambut panjang boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam. Orang pakai ni subang ni, orang lelaki pakai subang hidung. Jadi imam boleh tak? Mazhab mana tak boleh? Boleh tak saudara? Betul dah. Apa syarat sah sembahyang? Islam. Masuk waktu. Lepas itu berwuduk kan. Lalu sembahyang Ada dalam kitab sebut kalau orang tu pakai subang sembahyang tak sah? Ada. Ada dalam kitab sebut kalau dia pakai subang telinga sembahyang tak sah? Ada. Ada dalam kitab sebut kalau dia pakai rantai sembahyang tak sah? Ada. Tak ada. Sah sembahyang tapi makruh. Haram tetap haram sebab dia sudah menyerupai perempuan. Itu haram dia hukum segi hukum, tapi segi solat tetap sah tapi makruh. Kalau dia pakai subang telinga ke, subang hidung ke, pakai rantai, sembahyang tetap sah tapi makruh. Makruh walaupun tatu sekalipun. Tatu tengoklah tatu macam mana. Tatu luaran atau tatu dalaman. Kita tahu kaedah, Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu kena tahu lah. Kalau boleh tatu tu kalau boleh buang. Kalau tak boleh buang, nak macam mana? Itu kaedah. Sebab tu tatu sekarang ni akhir zaman ada orang tatu dia tak ada tatu tanam, tatu luaran. Yang sekarang banyak kat pasar malam ada orang perempuan jenis buat bunga, buat dia ukir-ukir. Itu tatu tu, itu tatu. Itu tatu luaran bukan tatu dalaman. Betul orang kadang orang tanya, "Ustaz, orang pakai tatu macam mana tak sembahyang?" Wajib sembahyang, tetap wajib sembahyang. Tentang berwuduknya tetap ambil wuduk juga. Macam mana? Tentang wuduknya, tetap sah dia kena minta ampun dengan Allah, tetap sah dia berwuduk. Itu antara dia dengan Allah. Tapi dia kena ada usaha cuba nak buang. Kalau tapi nak buang tak boleh juga, dia dalam keampunan. Sikit. Lagi 2 minit kita berhenti. Kita berhenti Saya sembahyang orang banyak tak nak sembahyang. Ambil dengar sembahyang. Hendaklah diberi nyata lah. Dia Fatihahnya, tahiyatnya, tamakninahnya. Tamakninah. Tamakninah macam mana tamakninah? Mana? Pergerakan. Bergerak tamakninah. Ini tamakninah. Allahu Akbar. Tulis. Ni tamakni, kepala ni yang berat. Tulis. Tengok atas. Boleh? Semayang nak tengok atas boleh? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata ya? Tak batal sebab dia tamakninah. Tapi kalau dia niat main, batal. Niat main batal. Itu ada berlaku pada zaman Aulia, lepas dia berhenti. Dah dia tutup Lepas dia berhenti. Ada seorang tok guru, dia semayang macam ni. Dia beritahu anak murid, kamu semayang kena khusyuk. Kena khusyuk semayang. Tapi tok guru ni semayang macam ni. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tamakninah. Anak murid dulu nak tegur takut. Bukan macam sekarang, anak murid sekarang. Ustaz leceh, Ustaz ceramah lambat. Ustaz ceramah lambat sangat. Orang nak rakam, cadang nak sekejap, lambat Ustaz. Anak murid sekarang.
Nak bagi dulu tak? Ya. Kalau 4 jam tunggu. Relax, anda bagi dulu. Ya. Dia nak tegur takut. Berbulan-bulan takut dia langgar adab. Takut langgar adab. Pada satu hari, ya, aku dapat cerita ni masa aku mengaji tu. Dengan Tok Guru pun dah meninggal. Dia nak tanya dengan Tok Guru, dia baru sebut Gu. Sebut Gu. Tok Guru sergah. Banyak kau, ya. Aku macam mana tak terkencing ya. Dia dapat jawapan dalam mulut Tok Guru, dapat jawapan. Dia nampak ada air laut dalam mulut Tok Guru, air laut, lepas tu ada bangkai anjing. Dia dapat jawapan. Dia kata apa? Sembahyang Tok Guru baca air laut, tapi ada bangkai anjing tidak merosakkan air. Solat Tok Guru segi batinnya, dia tengok sana. Itu zahir, tapi batin dah khusyuk. Dan sembahyang tidak merosakkan bagi solatnya sebab dia berhenti pun tamakninah. Nampak? Allah bagi jawapan. Nganga mulut Tok Guru nampak air laut dan bangkai anjing. Tadi aku nganga kau nampak apa? Yalah kau tidur. Wah. Tidur. Tak nampak apa sebab kau tidur. Wallahu alam. Cukup sampai sini. Baiklah sebelum tutup. Ini ya, nak war-warkan kalender Islamik ya. Siapa nak kalender ni, dia beli kalender kuda ya. Kalender apa yang bukan berkreatif ni, ada kalender ni ya. Kalender Islamik, dia ada bab solat ya. Ada tentang jadual tarikh Islam semualah ya. Semua ada sini. Apa nak berhajat nak beli, boleh berhubung dengan nombor telefon ni ya. Kalender Islamik, adalah kalender Islam dalam rumah kita. Tahulah masa waktu bila, tahulah bulan Islam ya. Yang satu lagi, kalau siapa dah habis ubat mata ruqyah, siapa nak berhubung boleh ambil ubat mata ruqyah ni. Ni betul bagi cermin mata titik ubat mata ruqyah ni, Zam-Zam ni. Titik. Ya, baca selawat. Ya, untuk selaput mata, kampung jauh, kampung dekat. Kalau sedung titik. Kita baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Surah Al-Fatihah ni banyak kelebihan ya. Kalau ada sakit, baca surah Al-Fatihah 7 kali, boleh baik. Tapi jangan kurang, jangan lebih. Dah baca ayat ruqyah. Kalau jiwa tak tenang, kalau kita ni Samsul, kasih kijang ada rumah, kasih kijang. Ada selalu hidup. Kasih kijang siapa menghidup, dia cerdik kakak, akan cerdik. Yang menguatkan hafalan. Kelebihan kasur kijang. Ya. Dalam rumah kalau ada kasur kijang pun, rumah tu jin tak suka. Jin tak suka. Sebab ada bau kasur kijang ni tak suka. Kelebihan kasur kijang. Ya. Habatus sauda ni. Rumah ada habatus sauda? Ada. Nasihat ada nasihat. Firdaus kalau selalu rakaman ustaz-ustaz. Ada habatus sauda kat rumah. Nampak tahu berlaku zaman Firaun, kenal Firaun? Firaun dia sorok habatus sauda. Dia tak bagi rakyatnya makan habatus sauda sebab dia tahu habatus sauda ni ubat segala penyakit. Dan Nabi pun cakap dah, habatus sauda ubat segala penyakit. Kat luar tu ada, kamu boleh ambil seorang kotak. Ambil bayar lah. Ni. Ada 2 keping. Satu keping 15 biji dah silap. Makan malam 2 biji atau malam 1 biji. Bagus ni ya. Habatus sauda, kelebihan habatus sauda, siapa makan dia, siapa ada darah tinggi, kecil manis, gout, amalkan. Lelah dia membuang kolesterol. Alhamdulillah aku dah umur 50 tahun dah. Alhamdulillah tak ada darah tinggi. Ada orang kita dah. Ada tak ada. Alhamdulillah dah umur kali 50 tahun, tak ada darah tinggi, tak ada kecil manis, tak ada sikit gout. Lelah dulu ada lelah tapi tak ada. Lelah pun tak ada. Ya, migraine, habatus sauda, kelebihan habatus sauda, amalkan. Ya, dan makanan sunnah. Ni tak ada ceramah je, ikut je ustaz ceramah tapi barangan sunnah tak ada kat rumah. Tak ada, rakam je tapi tak buat. Busuk punya orang. Baiklah, kita tutup dengan doa ya. Lepas ni kita makan sikit, ada jamuan sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa alaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.